Bismillahirrahmanirrahim. Perkongsian amalan terbaik PDPC berfokus dan terbeza. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkongsian amalan terbaik PDPC terfokus dan terbeza. Kita mulakan. Wadah Himpunan Pendidik Ilmuwan. Yang berusaha Encik Yahya bin Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Barisan Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Barisan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Negeri Sabah. Yang berusaha Barisan Urus Setia Zon Utara, iaitu Daerah Kota Blut, Daerah Kota Marudu, Daerah Kudat, dan Daerah Pitas. Yang dihormati semua penyelaras belan daerah dan sekolah negeri Sabah, para pembentang perkongsian amalan terbaik, pengetua-pengetua cemerlang, pengetua-pengetua, guru-guru besar cemerlang, guru-guru besar, guru-guru, semua warga pendidik, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang maya yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Sektor Pembelajaran M for the Best, salam PBD Kota Blut, pemacu perubahan, salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat bersiaran bersama kami pada hari ini dalam program perkongsian amalan terbaik, pengajaran dan pembelajaran berfokus dan terbeza di bawah inisiatif Tanda Pagar 24 Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah Belan Siri 4 2023. Bagi Zon Utara, anjuran Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Kota Blut, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu, Pejabat Pendidikan Daerah Kudat, dan Pejabat Pendidikan Daerah Pitas secara atas talian pada hari yang bermakna ini. Ditatang-tatang, kiri ke kanan, disirat-sirat, diseret ke tangga. Selamat bersua warganet sekalian di perkongsian amalan terbaik Plan Siri 4 2023. Justru kami ingin merakamkan ucapan terima kasih seawal waktu ini buat semua sidang hadirin yang melayari program melalui saluran YouTube Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD Kota Blut. Kayu bajar dibuat arang, akar dibakar menjadi bara. Perkongsian amalan terbaik ini bukan calang-calang, pembentang hebat dari seluruh zon utara. Oleh itu, besar harapan kami pihak penganjur agar seluruh warga maya yang menonton ketika ini terus kekal bersama-sama sehingga ke hujung siaran program ini. Mudah-mudahan kita semua memperolehi kemudahan dan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang maya sekalian, semoga program berjalan lancar, semoga dihajat semua terpancar. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Hamdan Matyop, penolong pegawai pendidikan Unit Pendidikan Islam PPD Kota Blut. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran dan pujian atas segala kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim. Bersempena dengan perkongsian amalan terbaik PDP berfokus dan terbeza seri 4 tahun 2023 pada hari yang berbahagia ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu
Berkatilah perjumpaan kami ini dari awal hingga akhirnya. Semoga program ini berjalan lancar dan menghasilkan natijah terbaik untuk tindakan dan panduan kami seterusnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, suburkanlah pada diri kami rasa kasih sayang, kegembiraan, rasa bertanggungjawab serta semangat saling menghormati sesama insan agar kami dapat memenuhi amanah dan menyantuni para pelanggan dengan tenang, dedikasi dan penuh keikhlasan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan dan persefahaman antara kami agar kami mampu merealisasikan slogan keramat sepakat sabah hebat. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami penjawat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah, serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berutusan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, permudahkan segala urusan kami, Ya Allah. Murahkan rezeki kami dan kurniakanlah kami keluarga yang bahagia. Tanamkanlah perasaan kasih sayang kami kepada sahabat-sahabat kami dan tanamkan perasaan kasih sayang mereka kepada kami. Semoga ukhuwah antara kami sentiasa teguh. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesehatan. Semoga dengannya dapat kami berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Munzilal Kitab wa Ya Azimal Ahzab, Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Kau pelihara dari segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Hamdan Matiop atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, dialah figura penuh wibawa dalam majlis bermuka tampan, berkata pada yang bermakna, meneladan pada yang sepadan. Untuk itu, mari sama-sama kita dengar ucapan dan perasmian oleh Encik Yahya bin Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dengan penuh ta'zim, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam SPB Transform Aim for the Best. Yang dihormati barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, para pegawai pendidikan daerah, timbalan pegawai pendidikan daerah Sektor Pembelajaran, pegawai meja plan JPN untuk matematik Tuan Ahmad Yani bin Laisani, pegawai meja plan JPN untuk bahasa Inggeris Puan Belilin Willy Abah, penyelaras-penyelaras plan, pejabat pendidikan daerah, urus dia bersama untuk siri keempat 2023 yang terdiri daripada PPD Kota Belud, PPD Kota Marudu, PPD Kudat dan PPD Pitas. Semua pegawai SISC Plus khususnya daripada bidang sains dan matematik, para pembentang yang dijemput untuk memberikan perkongsian pada hari ini dan semua yang mengikuti sesi perkongsian webinar juga hadir pada petang ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat menjayakan sesi PLC ataupun perkongsian pintar pada petang ini. Pertama sekali, dalam usaha untuk memperkukuhkan program literasi dan numerasi, kita perlu memahami bahawa setiap anak murid adalah unik dan kita perlu berusaha untuk memahami keperluan mereka secara individu. Ini bermakna bahawa kita perlu menggabungkan pelbagai strategi pengajaran yang sesuai dengan keperluan anak murid kita. Tidak semua anak murid mempunyai tahap literasi dan numerasi yang sama pada usia mereka sekarang.
ataupun pada usia mereka di kelas yang tertentu. Jadi kita perlu memberikan sokongan tambahan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Selain itu, kita juga perlu menggalakkan minat mereka dalam membaca dengan membawa bahan-bahan bacaan yang menarik dan relevan. Untuk numerasi pula, pengajaran yang berfokus adalah penting. Matematik adalah asas yang boleh membantu perkembangan intelektual anak murid. Oleh itu, kita perlu memastikan bahawa setiap anak murid memahami konsep-konsep matematik asas dengan baik sebelum mereka melangkah ke tahap yang lebih tinggi. Ini bermakna bahawa guru perlu memberi perhatian yang lebih kepada murid-murid yang mungkin menghadapi kesukaran dalam memahami permasalahan matematik. Kita juga boleh menggunakan pendekatan yang berbeza dalam pengajaran matematik, seperti menggunakan kaedah bermain ataupun menggunakan alat permainan ataupun menggunakan aplikasi digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan praktikal. Selain daripada itu, kita juga perlu menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif dalam pengajaran literasi dan numerasi. Ini bermakna kita tidak hanya mengajar kepada anak murid bagaimana untuk mengingati fakta, tetapi juga bagaimana untuk menggunakan pengetahuan mereka dalam situasi yang berbeza. Ini akan membantu mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berdaya tahan dalam dunia yang sentiasa berubah mengikut persekitaran semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, warga guru yang saya hormati sekalian, tuan-tuan dan puan-puan juga perlu kreatif dalam memastikan anak-anak murid kita boleh menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis, mengira dalam pelan. Tuan-tuan dan puan-puan juga harus mengambil kira kecenderungan anak murid kita, seperti mana yang dikaji oleh para penyelidik, bahawa individu ataupun setiap individu ini mempunyai 9 kecenderungan yang berbeza, ataupun dikenali juga sebagai teori pelbagai kecerdasan. Antara yang perlu kita ambil kira dalam memastikan anak murid kita ini boleh menguasai literasi dan numerasi adalah logik matematik. Yang keduanya adalah spatial visual, yang ketiganya linguistik, yang keempat kinestetik, yang kelima music, yang keenam interpersonal, yang ketujuh intrapersonal, yang ke-8 naturalis, dan yang ke-9 spiritual. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang teori pelbagai kecerdasan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini lebih kepada sesi perkongsian ataupun sesi kita mengulang semula apa yang pernah tuan-tuan dan puan-puan pelajari sewaktu dalam latihan dahulu. Bagi murid-murid yang cenderung untuk logik matematik, mereka ini boleh menggunakan nombor ataupun boleh mengaplikasikan nombor dalam kehidupan seharian. Kalau kita ambil contoh anak murid yang mahir ataupun suka bermain catur, ini adalah satu contoh murid yang mempunyai kecenderungan logik matematik. Mereka boleh berfikir menyusun strategi untuk mengalahkan pihak lawan menggunakan konsep matematik. Bagi linguistik pula, murid-murid yang cenderung dalam linguistik, mereka ini biasanya berminat mencipta perkataan-perkataan. Mereka ni juga mahir menjawab soalan-soalan. Bagi murid yang cenderung untuk spatial visual, mereka ini kebiasaannya boleh kita lihat dari kecenderungan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti menyusun puzzle, ya, kerana dia dapat membayangkan secara keseluruhan puzzle itu, bagaimana bentuk yang dia akan dapat kemudiannya. Bagi murid yang berminat
dari segi naturalis. Mereka ini cenderung untuk belajar di luar daripada bilik darjah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pelan ini bagi memastikan anak murid kita dapat menguasai kemahiran literasi dan numerasi, kita tidak boleh hanya menyekat ataupun membataskan pengajaran dan pembelajaran itu hanya di bilik darjah. Jika keadaan mengizinkan ataupun jika sesuai dengan kandungan mata pelajaran yang tuan-tuan dan puan-puan sediakan pada hari berkenaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh membawa mereka ni keluar daripada bilik darjah untuk mengalami suasana pembelajaran yang berbeza. Secara ringkasnya, kita harus menjadikan pembelajaran untuk anak murid kita ini menarik dan juga menggembirakan. Ini yang ditegaskan juga dalam konsep didik hibur, di mana anak murid itu merasa seronok apabila mempelajari sesuatu. Jadi bukan hanya anak murid yang akan merasa seronok, bahkan guru juga akan merasa seronok dan berpuas hati jika sekiranya objektif yang ada pada hari itu dapat dicapai dengan baik dan sempurna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, program literasi dan numerasi di sekolah rendah yang berjalan sekarang ini memerlukan usaha berterusan daripada tuan-tuan dan puan-puan sebagai barisan hadapan untuk membantu anak murid kita menguasai kemahiran-kemahiran yang saya sebutkan tadi. Dengan menggabungkan pendekatan yang berfokus memahami keperluan anak murid kita secara individu dan menggalakkan pemikiran kreatif, kita dapat memastikan bahawa setiap anak murid kita berpeluang untuk mencapai potensi mereka yang sebenar dan sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan perkongsian yang sangat bermanfaat yang akan dipersembahkan oleh para pembentang nanti, saya berharap banyak perkara-perkara baru ataupun banyak maklumat-maklumat serta informasi yang berguna dapat tuan-tuan dan puan-puan aplikasikan di bilik darjah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi, saya bagi pihak sektor pembelajaran mewakili Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat memastikan kejayaan sesi perkongsian ini. Seterusnya, saya dengan ini secara sukacitanya merasmikan program perkongsian amalan pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan intervensi berfokus dan terbeza secara dalam talian di bawah inisiatif 24 Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah ataupun PLAN bagi Negeri Sabah Siri 4 Palang 6 bagi tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Gitulah ucapan peresmian Encik Yahya bin Mustafa, Ketua Tolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian itu tadi. Sidang maya yang dihormati, acara hari ini diteruskan semula. Ucapan peresmian KPPK telah kita dengar bersama. Seterusnya disusuli dengan pembentangan peserta. Dan kami yakin semua warga maya yang menonton pada hari ini akan terus kekal bersama-sama kerana sesi yang ditunggu iaitu pembentangan amalan terbaik akan tiba seketika lagi. Untuk itu, sebelum menyerahkan sesi kepada pembentang pertama, izinkan saya memperkenalkannya. Beliau adalah Cikgu Siti Nuraisyah Awang Tengah yang kini bertugas di Sekolah Kebangsaan Keguraan Kota Belud. Pengalaman bertugas selama 4 tahun dan tajuk perkongsian adalah Focus and Differentiate Lesson in the Year 3 Class. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita dengari dan hayati pembentangan ini. Saya serahkan sesi ini kepada Cikgu Siti Nuraisyah bin Awang Syah. Dipersilakan. Assalamualaikum and a very good afternoon. Salam Malaysia Madani, salam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, sepakat Sabah hebat, salam PPD Kota Belud Pemacu Perubahan, salam SK Keguran bersama mencipta kecemerlangan. My name is Siti Nuraisyah binti Awang Syah, an English teacher at SK Keguraan.
I'm currently teaching English for Year 3, 4, and 6. Today, I'm going to share on focused and differentiated lesson in a Year 3 class. But before that, let us visit my school. Let's go! Now, let us move on to the lesson plan. The skill that I focus on this lesson is writing skill. The topic is in Unit 5, My New House. The theme is World of Self, Family, and Friends. For the language or grammar focus is present tense, there is, there are, singular, and plural. The main content standard is 4.2, communicate basic information intelligibly for a range of purposes in print and digital media. For the complementary content standard is 4.3, communicate with appropriate language form and style for a range of purposes in print and digital media. This lesson focuses on describe people and things clearly, plan, draft, and edit work appropriately on familiar topics. Meanwhile, for the main learning standard is 4.2.4, describe people and objects using suitable words and phrases, and for the complementary learning standard is 4.3.3, plan, draft, and write an increased range of simple sentences. Moving on to the learning objectives. By the end of the lesson, pupils will be able to describe people and objects using suitable words and phrases, plan, draft, and write an increased range of simple sentences. As for the success criteria, this is according to the 3 levels. For the beginner, pupils can name at least 2 items in the house correctly. Pupils can write at least 2 simple sentences about the house correctly. For intermediate, pupils can name at least 3 items in the house correctly. Pupils can write at least 3 simple sentences about the house correctly. For advanced level, pupils can name at least 5 items in the house correctly. Pupils can write at least 5 simple sentences about the house correctly. Now, let us look into the teaching and learning. In the pre-lesson, I used the play the game guess the room, what room it is, where I started the lesson by showing a video and I asked the pupils to guess what room it is. Here is the video that I did in the pre-lesson. In the lesson delivery, I show another video about Becky's house. Then, I tell my pupils about a few items that they can find in each room using there is, there are. Hi, my name is Becky. Welcome to my house. This is my living room. Lesson delivery. In the living room, there is a red clock. Hi, my name is Becky. Welcome to my house.
This is my living room. In the living room, there is a red clock. In the living room, there is a TV. Then, I write down a few examples and explain further on how to use there is, there are in sentences. Afterwards, I tell my pupils that they will design their own living room by coloring, cutting, and pasting items in the living room. This is for the activity 1. Once they have finished design their own living room, once they finish the activity 1, and then I ask them to write a few sentences about their living room using there is, there are for activity 2. Living room, okay? So first, what item can you see here? TV, okay. We go with Alicia. This one, a TV. TV, okay? There is a TV in the living room, okay? So first, this activity, I want you to color it, okay? I want you to color it according to your own color. You choose any color that you want. You can color it according to your own, the color that you want to choose. Any color, okay? So afterwards, after you color it, finish coloring it, okay? I want you to cut. Yes, all. I want you to cut. Don't worry, I will give it to you after this. I want you to cut the picture, and then I want you to paste the picture here. Here are the 3 different worksheets for each level. This is for the beginner. I ask my pupil to write at least 2 simple sentences. And this is for intermediate. I ask them to write at least 3 simple sentences. And then this is for advanced level. I ask them to write at least 5 simple sentences. This is for those who finish early. They are called the fast finisher. I give another worksheet for them to do it, and then this is a word search puzzle related to the topic. Show me your work. Show me. Okay, very good. Beautiful. Amazing. Damia, can you show me your work? Very good. Okay, Aryan, don't worry. Don't worry. Just continue. Okay, Hanafi, good. Write 2 simple sentences about your living room. Okay? 2 ayat mudah. Dia minta 2 ayat mudah. Okay. Number 1. In the living room, there is. Okay. There is. Tadi kita sudah belajarkan. There is in the living room again. So, for example, here, a clock. Okay. The color of my clock is green. Okay. So, only how many clock are here? Can you see? How many clock can you see here? How many clock can you see here? Only 1. So, in the living room, there is a green clock. In the post lesson, I look at each pupil's work and check their answer, and then I give feedback on their efforts. Okay. For those who finish, done with the work, I want you to raise up your hands, and I will check it immediately. Okay. 1 by 1. Okay. 1 by 1. Okay. I go with Anya first. Okay. For those who finish.
conclude, each pupil has the right to learn despite their differences in educational needs or backgrounds. It is our responsibility as a teacher to be creative and ensure that each pupil receives education that helps and optimizes their potential, abilities, and interests. It may take a lot of efforts, but it was so satisfying and rewarding when your pupils are able to understand the lesson, do the activity, learn, and get new knowledge on that day. So don't ever give up. Guide your pupils and encourage them to develop a passion for learning, because who else if not us to begin with? That is all from me. Thank you. Demikianlah pembentangan amalan terbaik pelan bagi subjek bahasa Inggeris yang begitu bermanfaat dari Cikgu Siti Nuraisyah bin Awang Shah. Terima kasih, sekalung budi Cikgu. Baiklah sidang hadirin, kita teruskan ke pembentangan amalan terbaik yang kedua pula. Pembentang ini dari daerah Kota Belud juga adalah Cikgu Joanne Johnson, bertugas di Sekolah Kebangsaan Kinasaraban Kota Belud. Pengalaman mengajar selama 7 tahun dan tajuk perkongsian adalah Focus and Differentiate Lesson in the Year 2 Class. Untuk itu kita persilakan Cikgu Joanne Johnson dari Sekolah Kebangsaan Kinasaraban Kota Belud. A very good evening to all. My name is Joanne Johnson and I'm from SK Kinasaraban Kota Belud. So for today, I'm going to share with you a perkongsian amalan terbaik on the focus and differentiated lesson in a year 2 class. So first of all, let me introduce a bit about my school. So our school consists of almost 300 pupils with the maximum of 25 pupils per class. There are 32 teachers and it's a 10 to 15 minutes drive from the Kota Belud town. Okay, next let's go to the lesson. The focus skill is writing. The themes is World of Self, Family and Friends. Topic Unit 7 Get Dressed. The language or grammar focus is on the clothes. There are 8 types of clothes, which are shirt, t-shirt, shorts, trousers, cap, sweater, trainers and socks. Content standard for the lesson is 4.2. Communicate basic information intelligibly for a range of purposes in print and digital media. The focus is to describe people and things clearly, while the learning standard is to describe objects using suitable words and phrases. For the lesson, the set induction is pupils were asked on the date and the day of the lesson. Presentation, teacher showed the clothes to the pupils. So here I'm using realia, the real things that I have shown to the pupils. For practice, pupil pasted pictures or words or phrases onto a manila card in groups. For production, pupils completed a worksheet individually. And for closure, random pupils showed the clothes that were said by the teacher. Okay, let's go to the practice part. For the practice part, there are 2 types of manila card. So the first part is where the mind map has already been pasted with the words of the clothes, while the other ones it only consists of the mind map of clothes. Okay, the simple one is for the low proficiency, while the mind map only is for the medium and high proficiency pupils. So for the low proficiency, they are only required to paste the pictures only. For the medium proficiency, they are required to paste pictures and words.
And for the high proficiency, they are required to paste pictures and phrases. Okay, this group you will only see the pictures. Kamu gambar saja. Okay. That group, Arif group, you are going to paste the name and the clothes. Kamu gambar dengan perkataan. Okay, nama dia. This group you will paste ayat dia yang panjang sedikit dan gambar. Okay. Trainers, the trainers. Yeah, Iza yang lekat. Yes, over there. No socks. Socks. Okay, do it. Socks. Which one are socks? No, not that. No. Yes, socks. Iza, you paste it here. Which one are socks? Yes, like that. So here are the products of the pupils, their group tasks. So for the left is for low proficiency. Next is for medium proficiency. And this is the for the high proficiency pupils. Next, let's go to the production. Okay, for the production, there are 3 types of worksheets that I had prepared. For the low proficiency, I've added like a few letters to help the pupils to spell. And for the medium proficiency, I only added the first letter of the clothes names. While for the high proficiency pupils, I've only let the pictures to be on the paper and they need to come up with the spelling by their own according to the things that they have learned in the presentation and the practice stage. Write the name, write your name, write your class. Write the name of the clothes, tulis nama dia punya apa barang tu and then alada. No need, only write the spelling. Tulis ejaan dia saja. Yes, only write the spelling. Yes. So here are the products of the production stage. So these are some of the low proficiency pupils work. Okay. Next, you can see for the medium proficiency pupils. And lastly, for the high proficiency pupils. In conclusion, this lesson involves sense of touch, where the pupils can touch the clothes that I have brought to the class for them to explore them. And this lesson is differentiated in task and support. However, other teachers can add ICT element into the lesson, and they can also use iThinkMap instead of the mind map that I have used in the class. And that's all for me. Thank you for listening. Ya, begitulah tadi pembentangan yang menarik sekali bertajuk Focus and Differentiate Lesson in the Year 2 class oleh Cikgu Joanne Johnson. Semoga para cikgu mendapat kebaikan dari pembentangan itu. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Joanne Johnson. Tuan-tuan dan puan-puan penonton Maya sekalian, seterusnya kita beralih ke pembentangan yang keempat dari PPD Kota Marudu. Pembentang ini bernama Dayang Siti Faridah Ani binti Liman, kini bertugas di Sekolah Kebangsaan Ranau Kota Marudu, dan tajuk perkongsian cikgu pada hari ini adalah program Sayang Disayang Guru Rumah menggunakan modul Babacata Bahasa Melayu.
Dan jika didengar tajuk pembentangan ini sangat menarik, sudah tentu amalan terbaik yang akan dibentang oleh cikgu ini juga menarik seperti mana tajuknya. Dan untuk itu, sama-sama kita semua saksikan pembentangan ini. Dipersilakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sepakat Sabah hebat, salam Marudu hebat, drive to excellence. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPD Kota Marudu kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi amalan terbaik program Sayang Disayang Guru Rumah menggunakan modul Bacata Bahasa Melayu. Saya Cikgu Dayang Siti Farida Ani merupakan Guru Pemulihan Khas SK Ranau Kota Marudu. SK Ranau merupakan sekolah rendah grade B yang terletak di Kampung Ranau, Kota Marudu. Lokasi sekolah ini berhampiran dengan Pekan Goshen, Kota Marudu dan jaraknya daripada PPD cuma 5 km. SK Ranau merupakan sekolah TS25 dan telah mendapat anugerah ikon Sekolah Bintara STEM peringkat negeri Sabah pada tahun 2023. Di bawah pimpinan Guru Besar Encik Saimin Haji Saidi, sekolah ini mempunyai enrolment murid seramai 302 orang, 28 orang guru dan 3 AKP. Bilangan kelas di sekolah ini adalah 13 termasuk 1 prasekolah. Ditubuhkan pada tahun 2000, SK Ranau kini terus melangkah menuju kecemerlangan mendidik murid menjadi anak baik lagi cerdik. Pada hari ini, saya akan kongsikan bagaimana saya menggunakan modul Bacata bagi meningkatkan tahap penguasaan murid-murid pelan SK Ranau. Fokus kepada murid-murid tahun 2. Modul Bacata yang saya hasilkan merupakan satu intervensi bagi membantu murid cepat baca. Antara isu atau masalah yang dihadapi oleh murid-murid pelan ialah pertama, murid-murid kurang daya pengamatan. Kedua, murid-murid sukar untuk mengecam bentuk, bunyi huruf dan suku kata. Ketiga, daya ingatan yang lemah iaitu mudah lupa. Dan terdapat juga murid-murid yang mempunyai isu kehadiran ke sekolah sejak tahun 1 lagi. Hari ini kita akan baca apa? Buku apa? Tunjuk dulu. Tunjuk. Baca okey. Masalah cikgu untuk pilih apa? Huruf dalam kotak ajaib. Okey. Huruf apa selepas K? Okey, dia jumpa R tadi. Kita boleh. Okey, kita dengar bacaan kumpulan Fatih dan Syawalan dengan bersama Okey, siapa? Kumpulan siapa buka lagi? Satu, dua, baca. Dari sini ga, 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 ge. Okey, sambung. Okey. Ge, ini ge. Okey, salah sudah. Okey, bawah. Ga, ga.
Melalui modul Ba Bacata, murid belajar membaca tanpa mengeja. Namun, pertama, murid mestilah sudah menguasai kemahiran huruf dan bunyi vokal A, E, I, O, U, E. Kemudian, guru memperkenalkan suku kata KV dengan mengulang suku kata sebanyak 3 kali, barulah beralih ke suku kata KV dengan vokal yang seterusnya. Sebagai contoh, ba, 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 be, 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 bi, 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 bo, 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 bu, 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 ba. Okey. Terus? Okey, suara kasih kuat. Suara kasih kuat. Bo. 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 Ini apa ini? Apa itu? Bu. Ini? Bu. Ba, 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 be, 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 bi, 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 bo, 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 bu, 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 de, ba, 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 bu, bi, bo, bu, bu. Kedua, konsep ansur maju suku kata terbuka kepada suku kata tertutup. Sebagai contoh, guru akan mengulang semula 3 kali suku kata terbuka dan di akhirnya akan memperkenalkan secara tidak langsung suku kata tersebut. Sebagai contoh, ka, kan, ke, ken, ki, kin. Ramai murid, walaupun sudah menguasai kemahiran suku kata terbuka dan suku kata tertutup, masih belum boleh membaca. Ini kerana kegagalan mereka membatangkan atau menggabungkan 2 suku kata menjadi perkataan bermakna. Setiap kali gagal, psikologi tindak bawah sedar murid akan menganggap bahawa membaca adalah satu proses yang sukar bagi mereka dan mustahil untuk dikecapi. Modul Ba Bacata cuba untuk memudahkan murid dengan konsep pengulangan sebanyak 3 kali suku kata yang pertama, kemudian dipasangkan dengan suku kata KB yang akan menjadi perkataan bermakna. Sebagai contoh, ba, baju, pasu dan sebagainya. Muka, mula, batu, cari, datu. Maklum balas daripada ibu bapa mengenai program ini sangat positif. Selepas sahaja program, ibu bapa banyak menghantar video-video rakaman mereka mengajar anak menggunakan modul Ba Bacata di rumah kepada guru pemilihan dan guru pelan sekolah. Penggunaan modul Ba Bacata diperluaskan dengan mengadakan program Sayang Disayang Guru Rumah 2023. Program Sayang Disayang merupakan program tahunan sekolah SK Ranau di bawah unit pemulihan khas dengan kerjasama PLAN dan UBK. Objektif utama program ini adalah sebagai platform kerjasama dan dialog antara guru dan ibu bapa murid yang belum menguasai kemahiran 3M. Pada tahun ini, program ini berkonsepkan guru rumah, iaitu ibu bapa diberikan pendedahan dan kursus singkat cara-cara mengajar anak membaca menggunakan modul Ba Bacata.
Ibu bapa juga diberikan semangat dan motivasi untuk terus konsisten membimbing anak di rumah. Ibu bapa yang hadir pada program ini dan berjaya mengikuti kursus dan praktikal singkat dianugerahkan diploma guru rumah. Pegawai Meja Plan Daerah Encik Norbert bersama dengan Pegawai Meja Pemulihan Khas Encik Ahmad Fazli turut memberikan khidmat selia bantu dalam program ini. Dengan adanya kerjasama yang baik dan berterusan antara ibu bapa dan guru-guru SK Ranau, maka impak yang tinggi dapat dilihat dengan penurunan jumlah murid pelan seperti yang ditunjukkan dalam graf. Akhir kata, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Kalau pengayuh sayang dibasahkan, sampan takkan sampai ke seberang. Sekian saja perkongsian daripada SK Ranau Kota Marudu. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi pembentangan amalan terbaik Pelan Bahasa Melayu oleh Cikgu Dayang Siti Faridah Ani binti Liman. Begitu bermanfaat sekali buat kita semua. Terima kasih Cikgu Dayang Siti Faridah Ani binti Liman. Baiklah, sidang maya sekalian, kita ada 3 pembentang mantap dan hebat lagi yang belum membuat pembentangan. Dan kita pasti semua penonton masih kekal menonton dan memberikan tumpuan sepenuhnya pada sesi pembentangan ini. Untuk itu seterusnya, mari kita dengar pembentangan oleh Cikgu Siti Amizah Hamzah. Cikgu Siti Amizah Hamzah ini mengajar di Sekolah Kebangsaan Karakit, Bangi Kudat. Pengalaman bertugas selama 5 tahun dalam bidang pendidikan dan tajuk pembentangan beliau pada hari ini adalah PDP Plan Bahasa Tahun 2 berfokus dan terbeza dengan menggunakan pendekatan Think, Pay, Share iaitu PAK21 dan merentas elemen keusahawanan. Dipersilakan Cikgu Siti Amizah Hamzah dari Sekolah Kebangsaan Karakit, Bangi Kudat. 5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam JPN Sabah sepakat Sabah hebat, salam PPD Kudat menjuarai perubahan, salam SK Kerakit menerajui perubahan. Nama saya Siti Amizah binti Hamzah. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini saya akan berkongsi mengenai PDP Bahasa Melayu tahun 2 berfokus dan terbeza dengan menggunakan pendekatan Think, Pay, Share, PAK21 dan elemen merentas kurikulum keusahawanan. Baiklah, kita terus kepada perkongsian pada hari ini. Tema pada hari ini ialah tema 7, Pertanian dan Penternakan. Unit 21, Rajin dan Usaha Tangga Kejayaan. Tajuk, Bahan Buangan yang Berharga. Standard kandungan 3.3 menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran pula menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara separa terkawal. Objektif pembelajaran pula terbahagi kepada 3, iaitu mewarnakan gambar dan perkataan dengan kemas bagi aras asas.
Aras sederhana melengkapkan teks berdasarkan teks yang diberikan. Kemudian aras tinggi iaitu melengkapkan teks dengan jawapan yang betul. Seterusnya, kita pergi kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dalam set induksi, saya menunjukkan 4 helai daun kelapa kepada murid dan murid menamakan bahan tersebut. Kemudian, saya meminta pendapat murid apakah yang boleh digunakan dengan bahan buangan daun kelapa tersebut. Selepas itu, beberapa orang murid sukarela menunjukkan cara membuat penyapu lidi di hadapan murid-murid yang lain dengan bimbingan guru. Kemudian, saya menerangkan cara membuat penyapu lidi dengan menggunakan bahan buangan daun kelapa. Aktiviti yang seterusnya, guru menunjukkan gambar seorang anak dan ayah sedang membuat penyapu lidi. Murid bercerita berdasarkan gambar tersebut. Aktiviti yang seterusnya, murid membuat lembaran kerja mengikut 3 aras, yaitu aras asas,
sederhana, dan tinggi. Aras asas, murid akan mewarnakan gambar dan perkataan dengan kemas. Aras yang sederhana, murid akan melengkapkan teks yang telah diberikan oleh guru. Kemudian aras yang terakhir, aras tinggi, murid melengkapkan teks dengan jawapan yang betul. Terima kasih Cikgu Siti Amiza Amza dari Sekolah Kebangsaan Karakit Bangi Kudat. Demikianlah pembentangan amalan terbaik pelan tahun 2 menggunakan PAK 21 yang amat bermanfaat sebentar tadi. Para penonton maya sekalian, kita teruskan ke pembentangan seterusnya. Untuk itu, jangan ke mana-mana, tetapkan masa anda, nantikan pembentangan menarik selepas sini lagi. Jangan sia-siakan peluang yang ada bersama kami ini. Dan pembentang kelima kali ini adalah Cikgu Nurul Syafinas Mukaris. Beliau bertugas di Sekolah Kebangsaan Karakit Bangi Kudat, pengalaman mengajar selama 5 tahun, dan tajuk pembentangan beliau pada hari ini adalah PDPC Plan, Matematik Berfokus dan Terbeza dengan merentas elemen keusahawanan. Ayuh, sama-sama kita hayati dan dengari perkongsian ini. Dipersilakan Cikgu Siti Nurul Syafinas Mukaris dari Sekolah Kebangsaan Karakit Bangi Kudat.
20 duit? Okey, betulkah jawapan Kak Aldan? Salah. Apa sepatutnya Kak Aldan sebut? 20 apa? 20? Okey, Kak Aldan 20 ringgit. Okey, yang ini? 50 ringgit. Berapa? 50 ringgit. Kena sebut ringgit di hujung. Kalau 50 itu kita tidak bercerita pasal wang, okey? Seterusnya yang terakhir. 100 ringgit. 100 ataupun 100 Ringgit. 100 ringgit. Okey, duit shilling pula. Ini berapa? 10 sen. Berapa? 10 sen. Ini 30 sen. dan ini 20 sen. okey. Cikgu mau tanya, adakah dalam kelas ini yang tidak pernah jumpa semua ini? Dia tidak pernah jumpa duit ini. Wang ini. Tidak pernah. Angkat tangan. Ada? Okey, semua pernah jumpa. Pernah pegang. Kita guna wang ini untuk apa? Beli apa? Beli barang. Okey. Contoh, cikgu ada. Cikgu bagi contoh. Kalaulah cikgu ada warna hijau dan warna biru, berapa nilai duit yang ada? 6 ringgit. Okey. Kalau cikgu ada warna purple 1, warna hijau 1 dan warna kuning 1. 170. Ya ke 120. Cuba kira bersama. 180. Tengok duit mana yang boleh beli semua sini. Okey, mana tunjuk? 1, 2, 3, angkat. Kita cari. Okey. Seterusnya, baju ini, Ras, baju ini cikgu jual harganya Sejuta. 10 ringgit. Mana? Bisa tak? Okey, pelan-pelan, jangan koyak. Okey. Ini mana? Mana? Ada lagi? Okey. Okey, bagi Sisul pegang. Okey. Tuan. Okey, sudah? Bagi pakai turun dan simpan duit balik dalam plastik. Cikgu tidak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, pertama sekali saya selaku Guru Besar SK Kerakit Banggi Kudat merakamkan jutaan terima kasih
kepada unit plan Pejabat Pendidikan Daerah Kudat di atas pemilihan SK Kerakit sebagai satu sekolah untuk dijadikan rakan perkongsian amalan terbaik pengurusan plan di peringkat PPD Kudat umumnya dan khasnya di Zon Banggi ini yang terdiri daripada 14 buah sekolah. Pada dasarnya saya memang menyokong penuh dengan program yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan ini karena ianya sangat membantu kepada pihak sekolah di dalam mengubah dan membantu pelajar-pelajar kita yang bermasalah di dalam penguasaan 3M terutama kelas tahun 2 dan tahun 3. Jadi harapan kita bersama dengan pihak PPD semoga program ini dapat diperkasahkan lagi, dapat terus diinisiatifkan dengan pelbagai inisiatif dan langkah-langkah yang terbaik untuk sama-sama mengatasi masalah-masalah plan yang sudah wajarnya memang berlaku ketidaksamaan di peringkat mana-mana sekolah, terutama di sekolah pulau dengan bila kita bandingkan dengan sekolah daratan memang ada perbedaan. Jadi saya yakin melalui cadangan-cadangan dan langkah-langkah atau strategik yang dibuat oleh unit plan Pejabat Pendidikan Daerah Kudat akan dapat membantu mengubah pencapaian plan daripada yang kurang kepada yang lebih dan daripada yang tidak baik kepada lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan terima kasih. Ya, sungguh menarik pembentangan itu tadi. Terima kasih Sekalung Budi, Cikgu Nurul Syafinas Mukaris dari Sekolah Kebangsaan Kerakit Bangi Kudat. Tuan-tuan dan puan-puan, sesi pembentang ke-6 dan terakhir hari ini pula adalah daripada Cikgu Terence Jaim. Ya, Cikgu Terence Jaim mengajar dari Sekolah Kebangsaan Dandun Pitas. Pengalaman bertugas adalah 7 tahun dan tajuk perkongsian adalah PDPC berfokus dan terbeza bahasa Inggeris. Sidang hadirin, sama-sama kita dengar pembentangan ini. Dipersilakan Cikgu Terence Jaim. Hello everyone, I am Miss Terence from SK Dandun Pitas. I am currently teaching Year 1, Year 3, Year 5 and Year 6. I would like to say thank you to PPD Pitas for giving me the opportunity to share a little bit of my experience in the classroom. So, let's not wait any longer. I am going to show you my lesson plan for today. This is a lesson plan for Year 3 in Unit 2. The topic is Every Day. The focus skill is reading skill. The theme is World of Self, Family, and Friends. In this lesson, I focus on teaching the present simple for routines. Here are the content and learning standards. The main and complementary content standard are the same, that is 3.2, understand a variety of linear and non-linear print and digital text by using appropriate reading strategies. The main learning standard is 3.2.1, that is to understand the main idea of short simple text. And for the complementary learning standard is 3.2.2, that is understand specific information and details of short simple text. Let us proceed to the learning objectives. There are 2 learning objectives
which by the end of the lesson, pupils will be able to read and rearrange action verbs correctly. And the second one is pupils will be able to place action verbs in the two circles according to what they do at different times of day correctly. For the main success criteria, at the end of the lesson, pupils will be able to read and rearrange at least 6 out of 8 action verbs correctly. And for the complementary success criteria, at the end of the lesson, pupils will be able to place at least 7 out of 9 action verbs in the two circles according to what they do at different time of day correctly. Let us get into the activities. In pre-lesson, pupils review the vocab by playing the game charades. In lesson development, the pupils were divided into 3 groups. Let me brief about the performance level of my pupils. For Group 1, the pupils can display good understanding of the details of short, simple text. And for Group 2, the pupils can understand the details of short, simple text adequately. And lastly, for Group 3, the pupils can understand the details of short, simple text with a lot of support from the teacher. In Activity 1, for Group 1, the teacher put up word cards of everyday actions, and then the pupils rearrange the actions in the order in which they do them in the morning. The pupils read out loud their answers. For Group 2 and Group 3, the teacher put up a set of picture word cards of everyday actions, and then the pupils rearrange the action in the order in which they do them in the morning. Pupils then read out loud their answers. In Activity 2, for Group 1, each pupils are given a set of sentences strips. The pupils read the sentences and answer questions orally. The pupils read again and rearrange the sentences strips in the correct order and glue it on their exercise book. The pupils tell the teacher the order of the sentences. They can rearrange their sentences strip if they have any in the wrong order. For Group 2, the pupils are given a set of picture sentences cards. The pupils read the sentences and answer the questions orally. The pupils read again and rearrange the picture sentences cards in the correct order. The pupils then tell the teacher the order of the sentences. They can rearrange their sentences card if they have any in the wrong order. For Group 3, the pupils play a matching game with a set of flashcards and word cards. The cards are spread out face down. The pupils then read the word card and try to find a picture that matches. Lastly, in Activity 3, for Group 1, the pupils write times of day in 2 circles on their exercise book. Pupils then identify and underline the action verbs from the sentence strip and write them in the 2 circles according to what they do at different times of day. For Group 2, pupils are given worksheet. Pupils put the action verbs in the 2 circles according to what they do at different times of day. For Group 3, pupils are also given worksheet. Pupils put the pictures in the 2 circles according to what they do at different time of day. Pupils then read the action verbs and match them with the correct pictures. Lastly, for post-lesson, pupils review the vocab by saying out loud the action verbs of the flashcards shown. For this lesson, I mainly use picture cards and word cards as the teaching aids.
before we start our lesson today, we will play a game. Okay, do you want to play a game? Yes! Teacher, look in front, look teacher, and look at my action. Okay? And you say the words. Okay, the first one. Okay. Brush my teeth. Okay, very good. Okay, how about this one? Okay, like this. Okay, very good. Take my bag. Go to school. Our next activity will be in group. Okay, the first group. Group 1 is this group. This group will be group 2. Okay, and then that group will be group 3. Okay, repeat. This one group 1. Group 2. And then the last one group 3. Okay, very good. Group 2 and group 3 will get this picture card, and group 1 will get this word card. Now I want you to rearrange the word card and the picture card in which you do it in the morning. Okay, start now. Get up, brush my teeth, have a shower, get dressed, comb my hair, have breakfast, go to school, do my homework. Get out my teeth, have a shower, get dressed, comb my hair, have breakfast, go to school, do my homework. Get up, get dressed, comb my hair. For next activity, group 1 will be given sentence script. You need to read this one first, carefully, and then after read, I will ask you a question, okay? Given picture, word, card. Okay, I want you to read first. Okay, for group 3, you will be given picture card and word card. Okay? I want you to match the picture card with the word card. Look at the picture card and you match the word card. Okay, at one time I go to bed. Okay? Okay, 9:30 p.m. Is it correct? I go to bed at 9
and then what did you do? I go to school at 7 a.m. Okay, and then at night? I eat dinner. Okay. I do my shower. I go to bed and I'm sleepy there. Okay, very good. This one, I eat breakfast at 6:30 a.m. Okay, can you find the picture? Okay, very good. I Get. get Or. Okay, which one? Okay, very good, Aaron. Okay. Which one? Do I do my my homework. Okay, which one? Okay, very good. This one, I I get up get up and and make the bed. make the bed. Okay, where? Okay, very good. Next activity, write in your exercise book and draw these two circles. Morning and night. Okay, group 2, you cut this paper and then paste it in the circle. First circle is morning and the second circle is night. For group 3, I will be given picture and two circles. Put the picture in the circle. In the morning, brush my teeth. In the morning, get dressed. In the morning, eat breakfast. In the morning, go to school. Okay, very good. Okay, this one at night. At night, eat dinner. At night, do my homework. Okay. At night, go to bed. Okay, very good. In the morning, get up. In the morning, make the bed. In the morning, brush my teeth. In the morning, get dressed. In the morning, eat breakfast. In the morning, go to school. Okay, very good. At night, eat dinner. At night, do my homework. At night, go to bed. In the morning, brush my teeth. In the morning, eat breakfast. In the morning, go to school. At night, eat dinner. At night, do my homework. At night, go to bed. Okay, very Get up, make the bed, brush my teeth, get dressed. In the morning, get up, make the bed, brush my teeth, get dressed, eat breakfast, go to school. Okay. At night, eat dinner, do my homework, go to bed. Get. Dress. Okay, which one? Okay. This one. Make the bed. Read. 1, 2, 3. Make the bed. Okay, which one? Okay, this one. Read. Brush my teeth. Brush my teeth. Okay, which one? Where is it? Okay, good. Eat dinner. Okay. Okay. Do my homework. Do my homework. Okay. Go to school. Okay. Okay, very good. The last one.
That's all for today. Thank you for listening. Demikianlah kita telah mendengar pembentangan terakhir dari Cikgu Terence Jaim dari Sekolah Kebangsaan Dandun Pitas, dan dengan berakhir pembentangan yang ke-6 itu, maka sesi pembentangan amalan terbaik PDPC berfokus dan terbeza bagi Zona Utara pada kali ini sudah berakhir. Ke-6 pembentang telah berkongsi bagaimana PDPC berfokus dan terbeza dalam plan yang telah mereka laksanakan dengan terbaik sekali. Pasti kita semua rasa begitu teruja mendengar semua pembentangan. Dan sesungguhnya semua pembentangan telah membuka minda dan memberi terlalu banyak idea baru buat kita. Semua khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran berfokus dan terbeza plan. Sesungguhnya rasa keikhlasan dan perkongsian dan pembentangan guru-guru tidak dapat terbalas dengan wang. Namun, segala ilmu itu dapat dimanfaat buat anak didik kita, khususnya untuk plan negeri Sabah. Mudah-mudahan pahala dan kebaikan itu akan terus mengalir dan terbalas dengan kejayaan anak murid kita semua. Syabas, tahniah dan terima kasih sekali lagi kepada guru-guru, para pembentang semua. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita beralih ke sesi terakhir iaitu rumusan pembentangan, kita ingin menyaksikan ulasan terlebih dahulu dari dua orang pegawai SIC Plus Zon Utara. Ayuh, kita dengar ulasan pertama oleh Dr. Losius Golyong, pegawai SIC Plus PPD Ranau. Dipersilakan dengan hormatnya, Dokter. Ya, terima kasih moderator yang berusaha Encik Yahya Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kenan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, pegawai Kenan GPN, pegawai daripada PPD Kota Belud, PPD Kota Marudu, PPD Kudat, dan juga daripada PPD Pitas, rekan panel dan para pembentang. Pertama sekali, syabas dan tahniah kepada guru-guru yang terlibat dalam program perkongsian amalan terbaik secara dalam talian kali ini yang berkaitan dengan PDPC berfokus dan terbeza. Saya amat kagum dengan komitmen guru-guru mengamalkan konsep pembelajaran terbeza dalam PDP. Apabila cikgu-cikgu mengamalkan dan sekaligus membudayakan pembelajaran terbeza dalam PDP, ini bermakna pengajaran tersebut lebih berfokus kerana guru menyediakan pembelajaran sesuai dengan aras pengetahuan murid itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, semua murid berpeluang menimba ilmu dengan aktiviti yang sesuai dengan aras kemahiran mereka. Dalam pendekatan pembelajaran terbeza, apakah sebenarnya perkara-perkara yang hendak dibezakan? Terdapat beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah kandungan pelajaran, yang kedua proses PDP, yang ketiga produk ataupun hasil pembelajaran, seterusnya ialah pentaksiran berterusan dan juga kerja kumpulan yang lebih fleksibel. Dan perkara-perkara lain yang penting juga kita perlu ketahui ialah kenapa perlu melaksanakan pembelajaran terbeza. Yang pertama karena murid-murid dalam satu kelas terdiri daripada pelbagai keperluan pembelajaran. Yang kedua, murid terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan yang berbeza. Dan yang ketiga ialah kemahiran mereka yang berbeza. Dan yang keempat, jangka masa tumpuan dan minat mereka ini berbeza-beza. Dan yang terakhir ialah latar belakang budaya yang berbeza-beza dalam kalangan pelajar-pelajar tersebut. Jadi dalam konteks perkongsian pada kali ini, secara keseluruhannya guru-guru
yang membuat perkongsian dalam sesi ini mengetahui dan memahami konsep pembelajaran terbijak itu sendiri. Pembelajaran terbijak merupakan salah satu kaedah yang mana guru boleh membezakan dan mengubah suai pengajaran untuk memenuhi keperluan individu ataupun murid itu sendiri. Jadi berdasarkan aktiviti-aktiviti pemfungsikan, guru-guru berjaya merancang pembelajaran murid dengan variasi-variasi aktiviti menyeronokkan secara berkumpulan. Saya berharap apa yang dikongsikan oleh guru-guru kita pada kali ini, kalaulah benar-benar diterjemahkan dalam PDP di Bilik Darjah, sudah tentu dan sudah pasti akan memberi impact yang positif kepada murid-murid. Cuma oleh sebab program ini adalah secara maya, penyediaan pembentangan perlu memberi penekanan pada bagaimana aktiviti pembelajaran terbijak itu dilaksanakan. Misalnya perancangan di peringkat awal sepatutnya kita sudah menjelaskan dengan lebih detail apakah yang kita bezakan dalam pembelajaran ini, dan seterusnya ialah aktiviti setiap kumpulan dan sudah tentu hasil pembelajaran bagi setiap kumpulan. Tidak dinafikan ada beberapa guru yang dapat menunjukkan dengan baik perkara-perkara tersebut yang saya nyatakan tadi dengan baik, tapi beberapa rekan kita masih perlu membaiki kualiti pembentangan itu. Maksudnya di sini kandungan dan kualiti penyampaian secara maya masih boleh ditambah baik supaya pengalaman kita dalam mengaplikasi pendekatan pembelajaran terbijak ini dalam PDP dapat dimanfaatkan juga oleh guru-guru yang lain. Jadi sekali lagi tahniah kepada rekan-rekan guru yang telah membuat pembentangan ataupun perkongsian dalam program kali ini. Teruskan usaha untuk meningkatkan kualiti PDP di Bilik Darjah dan berkongsi amalan terbaik dalam perkongsian ilmu akan datang. Terima kasih kepada pihak sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas peluang yang diberikan untuk turut serta dalam perkongsian ilmu yang amat bermakna ini. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Rakaman jutaan terima kasih buat Dr. Lucius Goliong, pegawai Sisi Plus PPD Ranau atas ulasan itu tadi. Seterusnya kita dengar pula ulasan kedua dari Puan Jessica Edward, pegawai SSC Plus PPD Tuaran. Dipersilakan dengan hormatnya Puan Jessica. Selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak ABC, salam JPN Sabah, sepakat Sabah hebat. Yang berusaha Encik Yahya bin Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran JPN Sabah, Encik Ahmad Yani, Person in Charge Pilan JPN Sabah, semua Person in Charge Pilan di daerah-daerah iaitu PPD Kota Belud, PPD Kudat, Pitas dan PPD Kota Marudu, guru-guru dan sidang maya yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada EJK dan guru-guru yang terlibat menjayakan webinar Pilan siri yang keempat pada hari ini. Terima kasih atas ruang dan peluang yang diberikan untuk berkongsi, bicara secara perkongsian pintar pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha kita memastikan pembelajaran yang berorientasikan pertumbuhan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan kemenjadian murid itu menjadi satu realiti, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberikan penekanan kepada salah satu projek iaitu perubahan kepada pedagogi guru. Aspek perubahan pedagogi ini memerlukan guru untuk menekankan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Perubahan ini akan dapat direalisasikan jika guru dan sekolah melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berkonsepkan didik hibur, mewujudkan suasana pembelajaran abad ke-21 ataupun PK21 serta mengendalikan pentaksiran bilik darjah dengan betul.
Tuan-tuan dan puan-puan, perubahan pedagogi merupakan melalui program pembelajaran terbeza merupakan satu pendekatan menyeluruh dan dilaksanakan secara fleksibel. Pendekatan ini adalah melibatkan perancangan, persediaan, dan penyampaian pengajaran untuk disesuaikan dengan keupayaan murid yang pelbagai di dalam bilik darjah. Sidang maya yang dihormati sekalian, seperti mana yang kita tahu, pembelajaran terbeza terdiri dari 4 elemen, yaitu isi kandungan, proses, hasil pembelajaran, dan juga persekitaran. Ia mengambil kira tahap pembelajaran murid, kecenderungan murid, serta kemampuan pembelajaran, sekaligus murid belajar secara optimum mengikut aras dan situasi pembelajaran mereka. Dalam perkongsian guru-guru sebentar tadi, dapat diperhatikan bagaimana guru kita membezakan pengajarannya dari aspek kandungan, yaitu membezakan penetapan objektif pembelajaran mengikut aras keupayaan murid beliau sendiri. Guru juga menunjukkan pada kita bagaimana proses dan hasil pembelajaran murid dibezakan dengan merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berbeza, yang akhirnya membolehkan murid-murid dalam kumpulan dengan aras keupayaan yang berbeza untuk menghasilkan produk pembelajaran yang berbeza. Sidang pendidik yang dihormati sekalian, terdapat 5 prinsip asas pembelajaran terbeza, yaitu tugasan perlu mengambil kira ketaksamaan dari aspek pertimbangan minat dan relevan kepada murid, peluang yang mencabar murid untuk meningkatkan kebolehan mereka, memenuhi keperluan minat dan gaya pembelajaran yang pelbagai, proses pembelajaran yang terbeza, dan pentaksiran tidak boleh diasingkan, fleksibiliti dalam pembentukan kumpulan, dan tugasan yang diberikan kepada murid mestilah bermakna, signifikan, dan menarik untuk membangunkan kapasiti murid tersebut. Akhir sekali daripada saya, syabas dan tahniah kepada tim webinar Pilan siri yang keempat JPN Sabah dan semua guru yang terlibat menjayakan PDP berfokuskan kepada pembelajaran terbeza. Semoga perkongsian yang baik ini diteruskan pada masa akan datang demi untuk kita melahirkan anak-anak yang bukan saja cemerlang dari aspek kognitif, malah kita menyahut seruan Kementerian Pendidikan untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik melalui amalan bilik darjah guru yang berteraskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Sampai berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Kita mengucapkan jutaan terima kasih buat Puan Jessica Edward atas ulasan pembentangan sebentar tadi. Ya tuan-tuan dan puan-puan, seperti cincin dengan permata, bagai aur dengan tebingnya. Tidak sempurna majlis tanpa ucapan, tidak sempurna pula pembentangan tanpa rumusan. Untuk tujuan itu, berikut kita dengar bersama-sama rumusan program perkongsian amalan terbaik, pengajaran dan pembelajaran berfokus dan terbeza siri 4 2023 ini bagi zona utara yang akan disampaikan oleh Encik Azrul bin Pudin, penolong pengarah Unit Bahasa Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sepakat Sabah Hebat, salam SPB and for the best. Yang saya hormati Cik Yahya Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Penyelaras Utama Program Plan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang dihormati pegawai-pegawai pendidikan daerah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, pegawai meja plan iaitu Encik Ahmad Yani bin Bisani, PIC Plan bagi numerasi, Puan Belilin Bini Abah, PIC Plan bagi bahasa Inggeris. Tidak lupa juga PIC Plan Pejabat Pendidikan Daerah. Urus setia bersama bagi siri 4 2003, PPD Kota Belud, PPD Kota Marudu, PPD Kudat dan PPD Pitas. Tidak lupa pegawai-pegawai PIC SIAC khusus dalam bidang bahasa, sains dan matematik. Para pembentang yang telah pun memberi perkongsian pada hari ini,
dan semua yang mengikuti sesi perkongsian pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, terutama sekali kepada usia kita, iaitu PPD Kota Belud, PPD Kota Marudu, Kudat dan Pitas. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian dalam perkongsian amalan terbaik pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan intervensi berfokus dan berbeza dalam talian ni melalui inisiatif #24 di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ni merupakan suatu tindakan yang terbaik kerana amalan membudayakan perkongsian melalui pengajaran dan pembelajaran itu sangat signifikan dengan kemajuan dan perubahan dalam pedagogi guru dalam bilik darjah. Jadi sebenarnya program plan ni tuan-tuan dan puan melalui intervensi ini dapat memberi input yang baik dan pendedahan kepada guru kita, sebab sekarang ni kita tidak ada UPSR dan pelbagai kemahiran murid dalam bilik darjah, maknanya murid dengan kepelbagaian yang tinggi dan yang berbeza di dalam bilik darjah semasa proses pedagogi. Dan melalui sistem MOLIP inilah, kaedah MOLIP ini sangat membantu guru-guru serta seterusnya menyokong anak murid bagi menguasai DSKP yang sesuai dengan pada masa sekarang, iaitu tahap penguasaan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelaras PIC Jabatan, iaitu Tuan Ahmad Yani Bilisani, Ketua PIC yang telah dilantik, dan juga PIC Bahasa Inggeris kerana sudi memberi ruang kepada saya dalam menyampaikan rumusan berkenaan dengan intervensi berfokus dan berbeza secara dalam talian. Saya ingat di Sabah kita ada amalan beginilah, negeri lain mungkin ada cara tersendiri, tapi Sabah kita ada pengurusan amalan terbaik melalui platform YouTube ini. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini tuan-tuan dan puan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pegawai pendidikan daerah dan juga PPD, SPB, PPD dan semua pegawai sesi bahasa dan juga sains dan matematik, serta penyelaras plan PPD. Saya mengambil kesempatan sekali lagi ini untuk mengucapkan terima kasih kerana kerjasama yang telah diberikan sebelum ini sepanjang saya menyelaras literasi bahasa Melayu plan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dan sesungguhnya jasa baik tuan-tuan dan puan dalam menjayakan apa jua yang diminta di peringkat jabatan, hanya Allah SWT sahaja yang mampu membalas. Dan mudah-mudahan perkara ini insya-Allah akan menjadi asbab untuk kita jauh pergi ke sesuatu yang lebih baik daripada sekarang. Dan sekali lagi semoga kita di negeri Sabah terus maju dalam amalan pendidikan bagi memastikan pendemokrasian pedagogi terbeza itu dapat diangkat, seterusnya dapat memberikan impak kepada pembelajaran murid melalui korelasi yang positif. Jadi sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa yang telah pun dilantik untuk menyelaras pada sesi pada kali ini, sesi 4, dan tidak lupa juga akan datang. Semoga Sabah terus maju ke hadapan. Jadi saya sudahi dengan wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Tahniah semua. Terima kasih buat Encik Azul Pudin, tolong pengarah unit bahasa Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas penyampaian rumusan itu tadi. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Dengan ini, program perkongsian amalan terbaik PDPC berfokus dan terbeza zona utara berakhir di sini.
Sebelum program melabuhkan tirai, sebelum titik bertemu noktah, sekalung tahniah kepada pembentang semua dan segunung pujian buat penganjur juga. Bagi pihak penganjur, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan PPD Zon Utara, PPD Kota Belud, PPD Kota Marudu, PPD Kudat dan PPD Pitas, Majlis setulus hati mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih buat Encik Yahya bin Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, semua timbalan pegawai pendidikan daerah Sektor Pembelajaran daerah Zon Utara dan semua penyaras pelan daerah Zon Utara. Sekalung tahniah dan terima kasih juga buat semua pembentang dari daerah Zon Utara. Ucapan terima kasih kami juga buat semua hadirin, para penonton atas kesudian melapangkan masa walau di mana anda berada yang hadir bersama-sama secara maya pada kali ini. Kami juga ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kecacatan dan kepincangan sepanjang program ini. Sekalung tahniah kepada semua pembentang, segunung pujian buat penganjur juga, perkongsian amalan terbaik sesi selesai acara, perkara baik bawa bersama, andai ada terlanjur bicara, salah dan silap, ampun dipinta. Sekalung kasih dari kami, buat pendidikan daerah Zon Utara, buat semua. Semoga kita akan bersua di lain masa. Sekian, salam hormat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.